Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai makhluk yang paling mulia sekali di antara kejadian Allah SWT jadikan. Manusia lah paling mulia sekali. Manusia lah makhluk-makhluk yang Allah SWT letak balasai kepada orang yang taat dengan balasai yang sangat banyak sekali. Sebab itu tuan-tuan, Allah SWT bagi tahu, tengoklah dalam dirimu ataupun kepada dirimu sendiri itu mu tak tengok ke? Dalam diri kita ni tanda-tanda kuasanya Allah SWT, tanda-tanda bijaknya Allah SWT penuh dalam diri kita. Muka gambar tak kira kata dalam muka gambar sendiri ataupun dalam terasap, dalam handphone ke apa. Semua tu kajian ataupun mereka tiru apa yang Allah SWT tak di mata manusia. Tapi cepat setara mana pun, piksel-piksel laik setara mana pun tak sama dengan apa yang Allah Ta'ala buat dalam mata manusia. Mata manusia ni satu saat bertakat ramah 800,000 keping. 800,000 keping bertakat masa satu saat. Dan dalam tubuh manusia ni tuan-tuan penuh dengan orat saraf apa panggil, orat halus lebih pada rambut pun ada. Dan dalam tu ada udara, ada darah jalan. Hubung semua orang-orang ada dalam tubuh manusia ni panjang tak kurang pada 96,000 kilo. Dan darah pasal dalam tubuh manusia ni cepat lacak dia tu tak rendah pada 240 kilo satu jam. Mana lebih kuat, lebih derah pada kereta-kereta tabatah lagi. Darah pam pergi suti tubuh masuklah jatuh, pam tubuh pula pergi suti tubuh masuklah jatuh, pusinglah ni lah. Lepas tu dalam tubuh manusia ni ada sari, ada kisari, Maidah yang ada dalam Al-Quran surah Al-Maidah. Sari ni tuan-tuan sebagai tempat kisah yang mana ulama kata dia sebagai kele yang mana tak ada satu kele pun dalam dunia nak sama dengan apa yang Allah SWT buat dalam perut manusia. Kata bin boleh start naik, enjin bin boleh start naik dengan tak berhenti boleh 14 hari. Kita mekor boleh start anjing tahap taruh situ setahun. Tapi kisahnya lepuh manusia ni 80 tahun, 70 tahun, 90 tahun tak ada berhenti. Dan pandai dia bijak dia tu ambil zat-zat yang ada dalam makan ni. Zat-zat yang dalam makan ni yang mana ahli sains kata banyak. Ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E dan lain-lain. Ada fosforus, ada kalsium, ada apa semua ni. Situ kisah dia tu baik. Vitamin C hatta ke mata, hatta ke tulang, kalsium dan sebagainya.
Itu Allah SWT beritahu fi anfusikum afala tubsirun. Apa lagi mong tu mong tak tengok. Itu tanda kuasanya Allah SWT. Bijak Allah SWT, pandai Allah SWT, berbanding dengan pandai manusia ni jauh nak kira tak boleh pandai mana. Senggih berbeza. Hingga kata ulama, apa yang Allah SWT bagi kepada kita, ilmu-ilmu ataupun pengetahuan-pengetahuan tu, supaya kita celok celok jari clicking dalam laut. Buat naik mari tu, maka air yang lekat di clicking tu sebagai ilmu yang Allah SWT bagi kepada manusia. Air setir laut itu adalah ilmu dan kepandaian Allah SWT. Jadi itu tuan-tuan bagi orang yang waras, bagi orang yang otak dia cerdik. Jangan kata nak deraka, fikir nak deraka pun tak berani. Pasal bijak sangat Allah SWT, pandai sangat Allah SWT, kuasa sangat Allah SWT ni. Orang yang cerdik, orang beriman, jangan kata nak deraka, fikir nak deraka pun tak berani. Jadi itu tuan-tuan yang mulia. Hati yang kosong, tidak ada kebesaran Allah, adalah hati yang penuh dengan penyakit. Hati yang kosong, tidak ada kebesaran Allah SWT, adalah hati yang mengandungi penyakit yang sangat banyak. Habis itu untuk mesihat ataupun sejahterakan hati itu, kena keluar segala-gala apa yang ada di hati kita. Keluarkan segala-gala. Makin ni kena keluar, minum kena keluar. Makin ni tak ada wiknya. Allah SWT yang bagi kini. Minum air manis ke air tawar tak kira. Dia bukan menghilangkan dahaga. Yang menghilangkan dahaga adalah Allah SWT. Bila orang hampir nak mati, dahaga dan haus dia tu, kalau ambil lauk semua dalam dunia ni, suak dia pun tak hilang. Orang yang lapar daripada masa, ambil semua makanan yang ada di dunia, bila dia makan seorang pun tak hilang pada lapar. Kenapa? Kerana hilang lapar Allah, hilang dahaga Allah. Allah yang menjadikan hilang dahaga. Allah SWT yang menjadikan hilang lapar. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, keluarkan segala-gala yang wihilai kita daripada penyakit atau sembuh kita pada penyakit. Bukan ubat. Yang menyembuhkan kita daripada penyakit adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza maritu fa huwa yashfi. Bila aku sakit, yang menyembuhkan aku adalah Allah. Bila kita nak ke ubat, Allah kafi, Allah syafi. Cukup dengan Allah SWT, dan Allah SWT lah penyembuh. Itu tuan-tuan, bukan satu perkara yang senang kita nak tubik kebesaran makhluk daripada hati kita. Bukan senang. Ya, tuan-tuan berperhati. Kalau kita basuh baju, basuh pakaian kita banyak, lepas tu lembab nak kata air duduk lagi dalam pakaian itu lembab, kita sipir taruh, tak berapa hari naik ke apa, naik kulak, naik berapa hari naik kita apa orang panggil Thailand lah, naik Thailand lah.
Begitu juga hati yang sipir kebesaran makhluk taruh. Walaupun rupa oleh luar molek sama mana, dia akan naik tai lalat dalam hati kita. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia jalankan kerja dakwah pertama sekali keluarkan setiap benda pada hati manusia. Ya ayuhannas qulu la ilaha illallah. Hei manusia, kata olehmu, iaitu yakin olehmu bahwasanya tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, tuflihu, maka kamu akan dapat kejayaan. Ya ayuhannas qulu la ilaha illallah tuflihu. Bila mu yakin dengan kalimah la ilaha illallah, iaitu tidak ada Tuhan melainkan Allah, kamu akan dapat kejayaan. Banyak orang-orang yang hati yang penuh dengan kebesaran makhluk bangun buat tetengah malam menetek. Hadza sihrun mubin, ini adalah sihir. Hadza syai'un ujab, ini benda pelik. Ajib benda pelik. Pelik lah no. Tuhan 360 Tuhan yang ada di keliling Kaabah. Dan dalam Kaabah tu ada seekor lagi, nama dia Hubal. Hubal ni duduk dalam Kaabah sahaja. Buka pintu, masuk tak dalam. Hubal ni satu patung buat dengan akik Yaman. Akik Yaman hok itu buat cicing kuning-kuning lah. Lepas tu orang dah minta sangat dia duk menonai. Dia nak apa-apa sebab budak ke, dia nak apa-apa dia menonai di tangan mak dia, menonai di tangan ayah dia. Maka orang kafir Quraisy ialah tu, bila dia nak sangat ajak dia bersangat teh, dia gantung di tangan bala, tangan patung. Kata minta, akhir sekali patah. Tangan tu dia patah. Maka Raja Yaman, masa tu dia belum Islam lagi, dia buat tangan mah ganti. Sebab itu tuan-tuan daripada Tuhan 360 atau lebih. Nabi SAW hajak kepada la ilaha illallah, hajak kepada Tuhan satu. Hadza syai'un ujab, ini adalah benda pelik Muhammad, ini benda pelik. Pelik lah no. Tuhan ramai pun nak selesai masalah kita tak boleh. Faham nak buat kepada Tuhan satu, mana boleh. 300 lebih ni pun nak tunai hajat manusia pada masa tu tak boleh. Faham nak buat kepada Tuhan satu, mana boleh. Jadi fahami orang yang ada benda dalam hati selain pada Allah SWT, fahami dia kau ramah, kau gagah, kau banyak, kau kuat. Kau ramah, kau gagah, kau banyak, kau kuat. Kau sikit, kau tak ada. Hadza syai'un ujab, ini adalah satu benda yang ajaib, pelik. Apa Muhammad ni? Tapi tuan-tuan yang mulia, ada juga orang-orang yang sanggup keluarkan kebesaran makhluk dan masuk kebesaran Allah SWT. Walaupun sikit. Segelintir jumlah, ada sejepuk jumlah yang orang beriman kepada Allah SWT mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia buat nyanyi dengan segala-gala cara untuk buat nyanyi kepada pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dipulaukan di Sya'ab Abu Talib. Helak hidup situ. Naik papai boikot sakuk di Baitullah. Mana tak boleh siapa-siapa hidup makin ni, tak boleh siapa-siapa hubung buat perniagaan dan sebagainya
kepada pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka terpaksa nak gali blule utah hak kering lama dah. Mai rendai ai. Rendai ai bawa bekak tu. Baik masak makan. Mereka terpaksa nak makan daun-daun kayu. Hingga kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kami banyak makan daun kayu masa Sa'ab Abu Talib, sehingga di antara kami ada berak supernya tai kambing. Gete. Kalau ada orang luar mari nak jual barang kepada pengikut-pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diborong oleh kafir Quraisy. Hamba orang beli kelip. Malai dengan suara budak-budak teriak kerana keputusan makan ni. Sehari boleh tengok orang tua-tua yang mana tubuh dia ada kulit selimut tulen. Berapa hari tuan-tuan? 4 tahun di Sya'ab Abu Talib. Kau tak sabar sungguh, tak lekat duk. Kau tak lawai sungguh, nak berdiri tak boleh. Kau tak sungguh hati dengan Tuhan, lari tak ada berminat duk. Tapi mereka tetap tekun. Kenapa? Kerana kebesaran Allah SWT telah masuk dalam hati sunubari mereka. Maknanya Allah SWT yang bagi hidup, Allah SWT yang beri mati, Allah Ta'ala yang bagi rezeki, Allah SWT yang tarik rezeki, dan tak ada siapa boleh pandai-pandai Allah SWT. Fa'alul lima yurid. Allah SWT akan buat apa yang dia nak buat. Walaupun semua manusia dalam dunia menetek, jin pun menetek, jin pun tak boleh buat, manusia pun tak boleh buat, tapi dia Allah nak buat, Allah buat. Jadi kalau satu perkara yang semua manusia sokong, semua jin dalam dunia ni sokong, kalau Allah Ta'ala tak boleh buat, dia tak buat. Tak ada siapa nak paksa Allah SWT buat sesuatu. Tak ada siapa nak sekat Allah SWT daripada berbuat sesuatu. Cukup 4 tahun. Anak-anak makan papai tu jatuh. Bila papai jatuh, puak-puak hati kerah ni musyarak. Kita tarik nak semula. Tuan-tuan yang boleh ada juga orang-orang kafir Quraisy yang hatinya insaf, yang hati dia adil. Termasuk bani-bani yang rapat hubungi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata mereka itu, ni jatuh dah tak sabar naik dah, sok lah, pandai dah. Kerana pengikut-pengikut Muhammad pun waris-waris kita juga, keturunan kita juga. 4 tahun tu sangat-sangat banyak untuk mereka. Itu tuan-tuan yang mulia. Bukan kata kita ceh supaya beliung apa putih beliung ada budak-budak panggil yang ke ai teh. Kalau kita buat dakwah teh lah tu tuan-tuan, kebesaran Allah SWT tak akan masuk dalam hati kita, pasal kebesaran makhluk tak habis pada hati kita. Dengan pengorbanan diri, masa dan harta, dengan bersungguh-sungguh dan dengan lulus ikhlas dengan cara yang betul, baru Allah SWT keluarkan kebesaran makhluk daripada hati manusia. Bila kebesaran makhluk keluar pada hati manusia, jadilah hati manusia itu hati yang sejahtera, hati yang jernih, hati yang bersinar. Supaya cermin yang tak ada karat-karat ke apa, cermin yang tak ada debu-debu ke apa, suluh pak nampak habis. Tapi kalau ada benda dalam hati, maka jadi cermin yang karat, cermin yang kelabu, suluh ke apa pun tak nampak. Oleh itu, hati-hati yang ada kebesaran Allah SWT adalah hati yang bersinar, hati yang cuci murni. Yang Allah SWT panggil Al-Quran qalbun salim, hati yang sejahtera.
Bila hati molek tuan-tuan, bila hati molek, dia pandai fikir benda-benda hak molek. Hati cuci, dia akan fikir benda-benda yang cuci. Hati yang bersih, dia fikir benda-benda yang bersih. Dia hati semar, dia fikir bagai semar. Hati kelabu, dia fikir bagai-bagai yang tak nyata. Dalam duit boleh buat belakang. We ada duit sekarang boleh buat belakang. We ada duit sekarang boleh buat belakang. Ini suara bisik-bisik dalam hati manusia hari ini lah tu. Sebab itu tuan-tuan, orang berlomba-lomba, berlari-lari untuk berebut. Apa dia? Cari duit dan himpun harta. Cari duit dan himpun harta. Cari duit dan himpun harta. Pada paham mereka ada duit boleh buat belakang. Ada duit boleh buat belakang. Seorang kaya di Amerika, sebelum dia mati dia tulis kertas taruh kepala tidur dia. Hospital dia tulis. Dia kata aku seumur hidup cari duit hingga bilion-bilion duit. Bukan sikit. Banyak bilion. Juta tu juta kali. Juta kali. Bilion, 1 bilion. Banyak duit. Tapi dia tulis kata, hari ini datanglah kenyataan kepada aku. Bahawasanya usaha aku selama ni semua usaha-usaha yang tipu daya belaka. Aku banyak duit, tapi hari ini nyata bahawasanya duit ni apa tak boleh. Nak upah orang lain mari kata aku, sakit kata aku. 1 juta sehari pun tak ada siapa boleh buat. Mari ambil 1 juta sehari. Lepas tu ambil sakit aku tak tamu. Ada orang miskin, orang yang tak ada duit. Dia sanggup nak buat tapi nak buat tak boleh. Nak pindah sakit pada seorang lagi seorang, upahnya anda pun tak boleh. Nak pindah serabut seorang ada nak kepada orang lain, bayar berapa juta pun nak pindah tak boleh. Nak pindah beci orang pada kita tu, bayar berapa puluh juta pun tak boleh. Duit bukan kuasa. Duit tak boleh buat apa-apa. Hanya duit ni tuan-tuan, harga dia duduk di cara kita belanja. Duit ni 2 soalan yang Allah SWT letak kepada dia, harta ni. Pertama sekali, bagaimana kamu dapat. Yang kedua, bagaimana kamu belanja. Bagaimana kamu dapat, bagaimana kamu belanja. Dia cara cari duit silap, maka situl kad dah. Kalau cara belanja silap pula, situl kad lagi. Itu tuan-tuan yang mulia, keluarkanlah kebesaran makhluk kepada hati kita. Bila hati kita bersih, kita nampak fadilat dan kelebihan orang yang taat setia kepada Allah SWT. Tapi dah hati kita tak bersih, maka hati kita akan nampak bila ada harta dan duit boleh buat semua. Bila ada harta dan duit buat semua, maka berlomba-lombalah manusia untuk himpun duit. Berlomba-lombalah manusia untuk himpun harta. Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, dia peniaga besar, pedagang, peniaga besar, nak rakit. Masa ni boleh dia berkontrol semua peniaga di Madinah. Dan niaga dia ni sebagai saham, seperti saham untuk orang Madinah. Maknanya bila utah dia klik pada mereka, budak-budak dalam Madinah semua bersorak. Semua bersorak sepuh hari raya dah. Pak cik klik dah, pak su klik dah, pak ngah klik dah. Mari dah. Keuntungan dan laba Abdul Rahman bin Auf, budak-budak dalam Madinah boleh rasa habis. Banyak hadiah-hadiah untuk budak, banyak makanan untuk budak, banyak barang manis-manis untuk budak boleh makan. Dan juga duit-duit yang Abdul Rahman bin Auf hari ni banyak kelebihan untuk umat-umat di Madinah.
Umar Faruq besok pergi jumpa dengan Abdul Rahman bin Auf. Umar kata, Abdul Rahman, mai duduk sikit nak buat teh. Abdul Rahman kata, lagi kan jalan Allah SWT. Abdul Rahman kata, Umar, anak kecil Baitul Man, mu boleh royak nak gapo-gapo, buka ambil. Mu boleh pakai, buka ambil. Umar kata tak boleh. Baitul Man harta hak tengah. Bila aku ambil pakai, kipas aku mati, tak ada siapa bayar, dia nak tutup. Dia nak minta kulit. Tak ada orang minta kulit pasal harta tengah. Abdul Rahman, kalau aku berita duit mung, dia aku mati, mung boleh minta dengan anak aku. Maka aku termasuk orang yang mati tak lekat hotel. Tua-tua yang mulia besar, orang mati dekat hotel ni, pertama sekali, Nabi tak semayang banyak dia. Nabi ni tua-tua sangat-sangat kasih dan cinta kepada umat ni, sehingga jauh sakit tubuh, jauh busuk tubuh, jauh kena pekam, jauh kena katak, jauh macam-macam. Untuk menyelamatkan umat. Tapi umat yang lekat hotel, Nabi tak semayang banyak. Besar. Dan Nabi SAW kata, orang mati syahid masuk syurga, kecuali orang lekat hotel. Walaupun mati syahid, tak boleh masuk syurga lagi. Iaitu Abdul Rahman bin Auf tanya Umar, apa tak ambil duit Baitul Mal? Umar kata tak boleh. Bila aku mati, siapa nak tutup? Siapa nak minta? Tapi duit mung tak apa, dia aku mati, mau minta. Itu tua-tua yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala yang buat setiap sesuatu. Allah SWT yang maha kaya, Allah SWT yang maha bijaksana, Allah SWT yang maha mengetahui. Jadi kalau hati yang bersih, tidak ada sesuatu, maka dia tahu selalu dah hati itu. Yang kita boleh harap sungguh Allah. Yang kita boleh minta sungguh Allah. Yang kita boleh hadu, boleh royak segala kesusahan kita, satu je yang dengar, dan dengar dah nak tolong sungguh, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sama manusia ni kita royak kesusahan ke dia, bagi kita paling belakang, dia terlupa dah. Dia terlupa dah. Salah besar orang yang letak harapan atas sesama manusia. Salah besar orang yang letak harapan nak minta sesama manusia. Salah besar orang yang harap, royak, minta kepada selain daripada Allah SWT. Sahabat bila mereka beriman, mereka rasa kata kena usaha orang lain beriman. Pasal beriman sajalah satu jalan untuk kita selamat. Itu setiap orang. Kehidupan tak sama, kedudukan tak sama, martabat darjat tak sama, tapi yang sama iaitu semua sahabat kejar awal. Semua sahabat menyeru manusia kepada Allah SWT. Kedudukan tak sama. Ada setengah orang ni, dia kecil sepatah, orang percaya habis. Karena keturunannya tinggi, kehebatannya, panglima perangnya dia cukup tadi, dia kecil pun percaya habis. Ada setengah orang kecil pun orang tak percaya. Tapi orang itu setiap lapisan sahabat semua menyeru manusia kepada Allah dengan perasaan ini adalah tugas tanggungjawab. Ini amanah yang Allah SWT letak atas bahu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap orang. Kul hazihi sabili ad'u ila Allah. Kata olehmu, ini jalan aku. Allah SWT cerita dalam surah Yusuf. Kul hazihi sabili. Kata oleh Muhammad, ini jalan aku. Jalan-jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan apa? Ad'u ila Allah. Mengajak manusia kepada Allah.
Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Dengar kenyataan bukan pergi dengan gelak-gelemak duk gagal jalan bela. Kalau kita buta nak hari lain, orang lain tak leh tu. Orang buta nak piping orang buta tak leh. Orang buta kena piping oleh orang celak. Bagi boleh. Kalau buta duk bergantung dengan buta, sama-sama tong telaga buruk. Sama-sama jatuh getak, sama-sama pelaga di kereta. Sebab waktu kerja dakwah tu oleh kerana mereka iman, mereka keyakinan mereka penuh, sebab itu mereka boleh wayak, "Hei manusia, jadikan kamu serupa dengan kami." Mau jadi suaku ni, mau jadi suaku ni. Jadi pokok kita ni. Maka kamu selamat. Lepas tu bukan mereka jalankan kerja dakwah dengan penuh kesenangan apa kita learning. Kita learning sejak mana-mana tu imej wak jambai siap, wak basah ta'am siap. Ada tu imej hak rajin-rajin tu, wak basah kereta pula pergi ke jemaah. Dulu tak temu basah kereta, tak temu tempat tidur sedadak, tak temu. Temu tokau batu. Tokau batu, batai kayu, pegang lagi, katok lagi. Mus'ab bin Amir, seorang sahabat yang mana dia adalah keturunan daripada orang kaya. Karena kaya jalan lele orang mana di Mekah tu, orang jalan tu punggung ni cek. Kata orang ni baru-baru dilalui oleh Mus'ab bin Amir. Sebab apa? Air bahu yang pakai tu termasuk air bahu yang harga mahal. Mus'ab bin Amir. Tapi bila dia masuk Islam, dia nak tambak di tengah rumah. Mek dia hari-hari mari. Mus'ab tinggal agama baru mu. Tinggal agama baru. Kamu tak tinggal agama baru wahai anak, mek mu tak saya makan apa. Rambut tak saya sisir, makan ni tak saya makan. Apa yang sebut rambut tak saya sisir? Rambut orang Arab tak suka kita. Mereka taruh panjang rambut. Lepas tu dia tak sisir jadilah. Jadi serudung wung jadi suruh. Makan ni pun tak saya makan pula. Kecuali Mus'ab bin Amir keluar daripada agama Islam. Mus'ab katakan, abah saya nyawa mek ada satu nyawa. Kalau ada ratus nyawa pun mati hidup kelip pun demi Allah abah tak tinggal agama abah. Pak saudara dia kesia tengok duk tambak di tia tengah. Baik gaji mai kerak rata. Lepas Mus'ab bin Amir. Lepas ngawikan Islam, kan selimut Islam. Mus'ab ruting dua, pakai Islam, katuk tak belakang Islam. Orang kaya jadi habis, jadi miskin semiskin-miskinnya. Pada air bahu go ratus-ratus, go ribu-ribu kepada orang yang pakai pun tak ada. Dicari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi hantar Mus'ab bin Amir pergi ke Madinah. Dialah awal sekali orang pergi ke Madinah, Mus'ab bin Amir. Okey senang. Allah SWT jatuhkan orang tinggi sekali dalam masyarakat untuk duduk rapat dengan tanah. Orang yang pakai minyak bahu mahal sekali kepada orang yang pakai pun tak ada. Tu mereka jalankan kerja dakwah. Sebab itu mereka rasa ini tugas, ini tanggungjawab. Ini beban yang Tuhan tak tahu bahu kita.
mesti pikul wisapa stesen dan tempat yang patut ditujui. Patu gi dengan perasaan kasih saya bukan dengan perasaan perseteruan. Bukan kita cari orang dengan rasa orang itu seteru kita. Bukan kita cari orang dengan rasa orang ni adalah gulawai kita. Tapi mereka kita cari orang itu dengan dasar kasih saya. Orang wi nasi, wi makan, wi pakaian kita nak kasih dia mau tak ada payah. Tapi orang wi tanah kau butuh kayu wi kita nak kasih dia mau bukan mudah lah. Sari-sari tak nak kerja apa, maki kita semata. Sari-sari tak kerja apa, maki ke Muhammad. Sari-sari tak kerja apa, maki kepada sahabat. Buat nyanyi dia mau lah tu. Jual barang pun tak saya jual, minta beli pun tak saya jual. Sehingga mereka terpaksa berok di Syam Abu Talib sampai 4 tahun. Hati mana nak pergi cari orang lah tu dengan perasaan kasih saya kalau bukan hati sahabat radhiyallahu anhu. Tak ada hati lah dunia ni sama dengan hati para sahabat. Tak ada hati. Kita jamu nak asyik Jumaat 2-3 Jumaat tu rasa hebat cakap dah. Padahal kita jamu Jumaat tu nak ambil separuh hak kita makan sendiri pun tak ada. Kita dengan sutong lagi, dengan daging haji lagi, haji kapung lagi. Tapi di Jumaat ikan kembung buruk belakang. Tak belah perut, sembung dengan air pun habis dah perut. Tu pun rasa hebat cakap dah. Betul Abdullah bin Umar kata, jika kamu orang akhir zaman, orang kemudian, kerubai emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah. Tak sama dengan sahabat, kerubai secekok makanan di jalan Allah. Kenapa jadi mahal tuan-tuan? Kerana hati mereka bersih. Kenapa jadi mahal? Kerana mereka bertanggungjawab. Bukan geng orang yang tak skill. Itu ulama kata zaman sahabat, zaman isyarat. Zaman kita ni zaman ibarat. Isyarat dengan ibarat tak serupa. Lah nak isyarat. Kita duduk nyatak dua orang. Buat kepala sikit lagi. Soalan kita tu isyarat. Nabi Ibrahim AS naik belakang kuda. Bini dia tanya, nak pergi kana ni? Nak tinggal kita sini ke? Makin ni pun tak ada, pang kayu pun tak ada. Manusia tak ada seorang pun. Nak tinggal sini. Gantung kaki, pergi kaki. Nak tinggal kita sini ke? Anak kecil lagi. Ibrahim tak kata apa. Tapa belakang kuda. Bini hamba pergi pula. Ibrahim sini kering kota bukit saja. Makan ni tak ada, air pun tak ada, orang pun tak ada seorang pun. Nak tinggal kami dua anak sini ke? Ibrahim tak kata apa. Lalu kuda pergi. Hamba pergi pula, lari hamba pergi. Ibrahim, ini adakah perintah Allah? Mana mau nak tinggal anak sini, bini sini? Ini adakah perintah Allah? Ibrahim anggap. Tu panggil isyarat. Zaman dulu tuan-tuan kerja agama buat dengan isyarat je. Kerana semua rasa tanggungjawab. Di hari ni ibarat. Kena royak, kena kecek, kena daya, kena usah, kena buat cakjo 3-4 hari. Belum jo tu boleh-boleh letih hipung tu hipung ni. Untuk apa? Untuk ibarat. Nak royak. Tu pun orang mari jo 50,000, boleh 5 Jumaat. Kenapa tuan-tuan? Kerana perasaan tanggungjawab untuk agama lah ni habis dah. Umur aku kata aku bini aku anak aku tu penuh mulut, tapi agama aku tu tak ada apa sebut.
Ni agama aku. Ni agama kamu. Sahabat tu orang mari cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sore tu kaki di pohon ni darah tak tumpah lagi. Ya Rasulullah dengar kata kena pergi pula ni dah. Nabi kata, apa kita jangan tinggal ambo sore. Nabi kata ada muluka, tak apa sayang ambo sanggup pikul. Jalan Allah SWT sayang pikul sayang. Pikul bukan pikul pergi Mekah, bukan pikul pergi pusat. Pikul pergi pergi. Lepas itu kata Mana Ilyas, kalau Jumaat sepengah sahabat ada oleh 7 Jumaat dalam dunia ni, gepur 7 benua gepur. Kenapa tu? Kerana hati mereka tu rasa tanggungjawab penuh dengan kerja. Lepas tu besar sekali tu mereka tak tunjuk hebat kepada siapa, rendah diri. Tapi walaupun mereka rendah diri setawana, bila duduk dalam masyarakat tengok tu tahu dah kata ini pengikut Muhammad, ini sahabat Nabi. Kejalannya lah ni, keadaannya lah ni, senyumnya lah ni, akhlak kelakuannya lah ni. Jumpa orang tua jawab lah tu, jumpa budak jawab lah ni, jumpa orang susah jawab lah tu. Tak nak royak pun tak apa. Ini cerak pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia buat kerja agama sehingga agama masuk habis sampai ke hujung jari. Tangan kaki semua duduk dalam agama Allah SWT. Bergerak pak tu gerak agama SWT. Kita ni Masya Allah mujur dah pakai je, kata tak pakai je. Orang tak tahu kata kita dakwah. Kerana apa? Kuasa penting ke diri itu penuh. Tak ada kurang sikit apa. Tak ada biasa harga kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ulama suruh kita jadikan dakwah sebagai maksud hidup. Apa arti dakwah maksud hidup? Dakwah maksud hidup iaitu utamakan kerja dakwah lebih pada kerja lain. Dakwah maksud hidup bukan arti tinggal dunia. Saya dah kahwin, nak buat dakwah sekarang ni bukanlah tu. Kalau betul lah kau dah semua. InsyaAllah nak buat dakwah sekarang si mati. Bukanlah tu. Arti dakwah maksud hidup utamakan kerja dakwah lebih pada kerja lain. Muaz bin Jabal disuruh pergi ke Yaman. Nabi suruh pergi ke Yaman. Hatta pergi ke Yaman. Muaz teriak. Pasal apa teriak? Mek dia sakit. Mek dia sakit, tak kata. Tapi dia Nabi hatta pergi ke Yaman. Teriak. Nabi kata Muaz, teriak apa? Kerana mek sakit lah. Kerana mek pun sakit lah. Maka kata dah. Walaupun mek sakit tapi mau yakin Allah SWT akan bantu apa. Lepas tu dia takut ambo pergi lama ni, kulit mari Nabi tak ada. Kulit mari ambo mati ke Nabi mati. Tu dia. Takut ini adalah perjumpaan pertama kita dan tak ada kedua. Bukan bimbing ke mek, bimbing ke Nabi. Bila bukan bimbing ke mek, bimbing ke agama Allah SWT. Itu tuan-tuan keikhlasan yang ada dalam hati sahabat ni. Kalau baik mari tabur tak dunia bakal ni tak cukup bawa minum tabur. Bersih sangat. Cuci berdoa. Macam bila orang heret atas batu, ikat tangan,
kat langit, ikat tali ni, heret. Naik kuda heret, tung, kocak tu. Berti turun mari orang buat kuda berti turun. Bila? Tubik pada agama. Heret pula. Bawa heret jauh. Habis dah berdarah ni. Bekak-bekak dengan berdarah-berdarah. Turun mari. Tinggal agama. Sehari cuma panah, lek malam je membung. Tengah-tengah duk nyawa sering-sering rawat tu. Mari. Bila? Tinggal kamu. Bila jawab kata, nak jawab panjang tak boleh dah. Tak ada orang dah. Ahadun, ahad. Ahadun, ahad. Satu Allah. Tidak tak Tuhan mereka. Bila tu siapa tu? Bila tu adalah hamba bahasa Habsyi. Hamba. Ulama kata tak ada seorang sahabat pun suka dengan Bilal. Supalah no. Sahabat lain tu boleh kata Yani anak dia ni, Yani anak dia ni, Yani anak dia ni. Boleh mana kata boleh baik nasab. Abdullah ibn Umar, Umar ibn Khattab anak siapa, bila siapa pelagor dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila boleh seorang aja, Bilal ibn Rabi'. Bila anak Rabi' anak siapa cari tak tahu. Dia kata ketua ni hamba orang kan, dia nak padu. Bilal ibn Rabi' nak cari Pak Rabi' tu cari tak temu. Siapa sekarang? 1440 tahun lebih. Tak ada ulama boleh cari kata Pak Rabi' tu siapa. Tapi dengan asbab pengorbanan dia, letih lelah dia, tanggungjawab dia, dia jadi muazzin di Masjid Nabawi. Ada satu ketika ada orang mari royak ke Nabi. Bukan dengan hadaki hasad dak, tapi dengan kebenaran. Ya Rasulullah, bila orang Habsyi lidah tak pasal. Boleh tak tukar orang lain be supaya suara tu biar arak-arak pasal sikit. Nabi tak boleh, tak ada boleh. Maka orang tu ganti be subuh. Sedak orang Arab lidah pasal, bahasa mokrak cukup. Tak ada apa, semaya. Bahawa semaya sudah start tu, Jibril alaihissalatu wassalam mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Muhammad, Masjid Nabawi tak ada semaya subuh ke hari ini? Nabi tak semaya sudah dah. Jibril kata, biasanya azan di Masjid Nabawi terdengar sampai langit yang ke-7. Tapi hari ini tak dengar. Rupa-rupanya pasal sungguh, tapi pengorbanan hati apa nak lawan bila tak boleh. Lalu tu Nabi SAW kata, Allah SWT menghargai seorang hamba kulit hitam ni sampai suara dia dengan sampai langit yang ke-7. Dalam ayat dah kan. Selagi mu tak puas minta, aku tak puas nak weh. Lebih-lebih lagi orang yang harta masa diri dia untuk agama. Orang ini Nabi Allah SWT bagi tahu, aku sangat-sangat malu kepadanya. Mereka tanya, malu ke apa ya Rasul? Ya Allah. Allah kata, aku malu bila orang beriman akik tangan. Aku malu nak dia tuang tangan dengan aku tak isi permintaan dia. Allah tak saya tengok kita waktu tangan kosong. Segala permintaan kita Allah SWT malu kalau tak isi. Itu dakwah maksud hidup. Dakwah tujuan hidup. Tapi bukan tinggal semua mari buat dakwah sekarang.
utamakan kerja dakwah. Tak kerja dakwah dapat. Pelaga dengan berniaga. Kalau pelaga masa tu lah, tak dulu berniaga. Tunaikan takaza dakwah sudah dulu. Pelaga dengan takaza anak isteri. Kalau pelaga, tunai dulu takaza dakwah. Nego tak akan habis sampai kiamat. Mati kita nak kita menega pula, mati anak cucu menega pula. Tapi kerja kamu ni suka kita mati ya. Bahawa kita mati anak bini kita nak buat kedak wallah alam. Satu hari Nabi kata, aku Allah SWT naik kereta kuda masuk syurga. Apa gambar kereta kuda? Kuda ni kereta. Tunah sulak dinding-dinding semua dengan intan dan belian. Intan dan belian sinar warna. Kuda, kereta kuda tu mah dah sulak dengan mata pula. Kuda duduk dapat. Nabi duduk sini. Bila Nabi duduk sini kuda duduk dapat, kena ada orang buat kuda. Kelebar kuda. Nabi kata, ada orang bawa kuda pada aku duduk tak kereta kuda, orang bawa kereta kuda, orang naik kuda tu bawa aku masuk ke syurga. Sahabat paling tengok wakah dah. Tak ada fear dah. Awakah. Nabi tengok mata sahabat wakah, Nabi kata bukit. Bukit wakah. Tengok tilik pada Umar pula, Nabi kata bukit Umar. Kepada Uthman, kepada Ali, orang suluh mata. Nabi kata bukit Abu Bakar, bukit Umar, bukit Uthman dan bukit Ali. Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, siapakah laki-laki yang bernasib baik? Boleh buat kereta kuda kamu masuk syurga? Nabi kata Bilal ibn Rabi'. Bilal ibn Rabi', hamba hitam, kulit hitam, buat kuda, buat kereta kuda aku masuk dalam syurga. Itu tuan-tuan, jadikan dakwah sebagai maksud hidup dan fikir akhirat. Dan fikir akhirat bahawa kita tak nampak tak nampak kesusahan dunia. Dan kita fikir dunia, kita nampak dah kesusahan. Habis itu, orang kerja dakwah ni selain daripada dakwah maksud hidup, dia kena penuh dengan fikir akhirat. Fikir akhirat. Doli gapo makin ni, wah tolo wah tene pun makin gila. Ikan ke singgih pun makin gila. Makin ni sedap kita di akhirat sikit lagi. Pakai bakal tulo lah apa. Cari-cari kita ada pelik. Dunia ni tepat bagi orang yang tak ada tepat tu dunia. Dunia adalah tepat bagi orang yang tak ada tepat. Tapi dunia adalah jil bagi orang mukmin yang ada tepat lebih molek dari ni lagi. Fikir akhirat. Buat kerja dengan fikir akhirat. Buat pengorbanan, fikir akhirat. Bahawa sedap kita buat pengorbanan. Bahawa sedap kita letih susah payah. Lepas tu, dakwah maksud hidup, fikir akhirat dan hati penuh dengan muhabbah, kasih sayang. Nabi kata tidak ada surga kecuali dengan iman, tidak ada iman kecuali dengan muhabbah. Kalau kita hundur di belakang ni, kalau tak ada kasih kat orang, iman tak tumbuh. Kalau iman tak tumbuh, surga tak ada. Ada kan Nabi kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tidak beriman seorang kamu selagi mu tak kasih kepada saudara kamu supaya mu kasih diri kamu sendiri. La yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang kamu selagi mu tak kasih kepada saudara kamu seperti mana mu kasih kepada dirimu sendiri. Payah sekali tuan-tuan.
Wagah payah tak? Tak ada payah, jalan ngok-ngok temu orang oyak sokit-sokit. Kuat 3 hari payah tak? Bagi sisi lebih payah dah lagi 3 hari. Tapi nak kasih kok gini payah. Kasih kok apa? Pasal kerja syaitan dia bentuk suasana perseteruan. Okey balang okey. Bagi kita teruk dia habis dakwah kita. Habis. Umar radhiyallahu anhu, Umar ni dia ghibtah dia suka tewah dengan Abu Bakar. Minta Tuhan sama, ya Allah, aku benar kata ilah dengan Abu Bakar ni. Sekarang tak apa dah. Allah sama. Hingga Umar kata, hipung semua amalan Umar dan Bani Umar. Mereka kata, naik Umar semua hipung. Amalan baik hipung babi. Nak lawan Abu Bakar duduk lagi gua dengan Nabi semalam ni. Tak boleh. Habis tu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mati, Abu Bakar pegang tangan, Umar pegang tangan Abu Bakar. Orang yang patut jadi khalifah ada seorang ni je. Orang yang duduk lagi gua kali dengan Nabi. Orang yang duduk lagi gua kali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ni je patut, orang lain tak patut. Berlatih ke Umar pegang tangan. Orang ni takut. Dia katakan, oh ni patut tu. Habis itu tuan-tuan, kasih saya ni adalah satu perkara yang payah sekali. Payah. Allah SWT beritahu dalam Al-Quran, mafhumnya, Muhammad, orang munafik ni amalan dia molek pada orang tak munafik lagi. Kecek pe dia ni Muhammad, kalau mu dengar mana terpau. Tapi tak lama. Tak lama. Karena amalan orang munafik ni amalan khakoroh tak ada. Tak lama. Kasih kita pun tak lama. Amalan molek pun tak lama. Betul tuan-tuan, muhabbah satu sifat yang mana dia adalah ruh untuk segala amalan. Nabi tanya, tahu ke tak kamu? Amalan yang Allah kena sekali, Allah mana Allah kena suka sekali, tahu tak? Sebab kata semaya. Nabi kata betul, tapi bukan jawab apa. Puasa, Nabi kata betul, bukan, tapi bukan jawab apa aku nak. Sebab bila haji, bila apa. Nabi kata betul semua, tapi bukan jawab apa yang aku nak. Sampai tanya, ya Rasulullah, amalan ke apa hak tu kena kali? Nabi kata muhabbah, kasih sayang. Dan ini isi kerja dakwah. Kalau saya kat orang tak boleh, benci kat orang sangat, ni bukan sifat orang dakwah. Nabi nak godai pun doa, nak pekang pun doa, nak katak pun doa. Doa apa doa? Ya Allah, hidayah pada kaum aku, kerana mereka tak faham. Oh, mereka nak ambil gunung, mai atas orang Taif hacul buah habis setiap kampung, setiap bandar tu. Mereka tu minta di Tuhan, minta di Allah SWT. Dan setengah mereka minta memohon daripada Allah SWT nak bantu Nabi SAW dengan ambil gunung buatir belakang. Allah kata boleh. Tapi syarat kita tanya Muhammad dulu. Mereka bertanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni kami ni mereka jaga gunung nak ambil pelago. Dengan senyum Nabi jawab. Darah tak penuh kat muka lagi. Baju kerah habis dengan darah. Pekang godel dengan senyum Nabi jawab kepada mereka, katakanlah, wahai malaikat, walaupun hari ini mereka tidak beriman, aku harap anak cucu dan mereka beriman kepada Allah. Tapi itu tu hipung segala kasih nak banding dengan kasih Nabi kepada umat tak boleh.
Ipung segala kasih Nabi, ipung segala kasih Nabi-Nabi semua yang datang dunia pada umat. Nak banding dengan kasih Allah SWT pada hamba tak boleh. Kasih saya ni satu sifat yang Allah Ta'ala awi kepada manusia yang kecil lagi. Kita duduk lagi apa lepuk tu? Duduk lagi apa? Dia panggil apa tempat kita duduk lepuk? Ha? Apa dia? Anak ke bahasa Arab. Bahasa Arab ke apa? Kita duduk dalam rahim. Rahim makna apa? Rahim makna kasih sayang. Tapi itu betul kalau kita kecik gah satu, gah dua, tak ada rumah, tak ada masjid. Dua tiga hari, musyarat hari ke apa? Kita rasa kita bijak dah kerja dakwah. Tapi bila kecik sifat ke dakwah, bila kita rasa kata aku tak dakwah lagi. Kaki sebelah tak masuk le dakwah lagi. Pasal dakwah ni mula dengan kasih sayang. Tak ada perasaan esteru dengan siapa. Pegang pisau mari, kita pegang pisau kelip. Pegang batu mari, kita pegang pisau kelip. Itu orang dakwah. Baik mari kita baik kelip, jahat mari kita baik kelip. Pasal pun ini kerja rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Betul ulama kata dakwah dan doa, dakwah doa ke apa? Nak minta fortune seti, nak minta apa? Batu seti kan mesti minta benda boleh 100 kolek, minta kapal sawit boleh 1000 lah tu. Okey, dakwah dan doa iaitu kita buat dakwah dan kita doa supaya Allah SWT bawa kita pada faham dakwah yang betul. Supaya mana Allah Ta'ala bagi kepada Nabi dan sahabat. Kalau tidak tu tertipu oleh syaitan. Kita gunakan dakwah untuk kejar dunia. Kita gunakan dakwah untuk cari nama. Kita gunakan dakwah untuk cari kedudukan. Untuk cari jihad, cari kemuliaan dan sebagainya. Maka kita salah guna kita. Kau buat sifat kasih saya tak timbul. Kau buat cinta pada umat tak mari. Kau buat cinta dunia kau menambah tuan-tuan. Kita buat dakwah kau lama, kita kau jauh pada dakwah yang sebenar. Doa banyak doa. Tanilah paham. Fikir Nabi minta, fikir sahabat minta ya Allah. Biar kau fikir sepengah sahabat, fikir sepengah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Akbar. Habis itu orang pahal kerja Nabi ni adalah orang yang betul-betul tu hewi pisik dia. Kau sungguh dia. Itu nak pahal kita ni pahal tertib, pahal usul dia apa tu bukan. Isi dalam usul tu apa, isi dalam tertib tu apa. Duk le hati orang dakwah tu apa tu kerja dakwah. Habis tu setengah orang macam berlaku di Turki. Orang halih kubur. Gali kecatuk kena ke buku lali. Dakwah tu be. Supaya kita nak bisa sepak batu, dakwah tu be. Pakai awak naik letak. Duk hidup lagi ni. Janggut-janggut gambar-gambar tak lu rosak. Maka ada seorang tu pergi buka mata. Nak terus buka mata sehari macam nur yang ada dalam orang-orang yang mati kerana agama Allah SWT. Ni kerja kita jadikan maksud hidup. Ni kerja kita buat sebagai tanggungjawab. Ni kerja kita buatlah dengan penuh muhabbah. Zainul Abidin rahmatullah alaih
keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan website keliling Baitullah tu, raja mai tahu website puji raja. Satu hari website tu saya puji Zainal Abidin. Wahai manusia, kalau Baitullah ada tanya, nascaya dia Allah tanya jabat dengan Zainul Abidin. Dia keturunan Nabi, dia keturunan Rasul, dia orang hati bersih, dia orang. Raja katakan nak puji orang lain, tak puji aku. Tak boleh kau. Zainul Abidin mari ziarah. Lepas tu waktu baik duit sekali, aku hadiah kamu. Rasanya dia kata, Zainul Abidin, selama ni aku tak biasa lagi. Saya kerana Allah. Aku saya puji raja tu kerana raja gaji aku. Tapi saya kali ni aku minta sekali, saya puji kamu kerana kamu keturunan Nabi, dan aku nak buat semata-mata kerana Allah. Tak sawak duit lah aku tak sih. Maka kata Zainal Abidin rahmatullah alaih, aku tak biasa juga buat sesuatu kerana selain daripada Allah. Habis itu aku waktu baik dah duit ni kerana Allah, maka minta mutimulah kerana Allah. Ada sutik, ada sebahagian kampung di Madinah tu 400 buah rumah lebih. Bangun pagi roti dia dapat rumah tu. Nanti tengoklah nak menusuk, tengoklah nak tak nampak pi awak. Bangun ada. Bila Zainal Abidin rahmatullah alaih meninggal dunia, hari ni yang meninggal, pagi esok tak ada roti sekepih pun dapat rumah. Baru orang tahu. Kata selama ni Zainul Abidin yang duk bagi naik pada orang fakir miskin. Ni kau tak kasih boleh buat ke? Kau tak kasih boleh buat. Doa banyak. Ya Allah Ta'ala bagi kita faham kerja dan ada fikir seperti mana Nabi sahabat fikir, dan kita berjalan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita semua. Amin. Allah pilih kita, jadikan kita sebagai orang dakwah yang sebenar. Bukan ramai, bukan sedia warna, bukan tipu daya. Kita nak pada dakwah yang sebenar. Minta Allah Ta'ala timur semua kita. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la